bersama saya dengan Forum Cabaran Industri Pelancongan Negara. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang lebih mendalam kepada industri pelancongan secara total. Keadaan ini boleh dibuktikan daripada carta yang dicatatkan daripada negara ASEAN, lebih daripada USD 2.1 trilion pendapatan penduduk di sana telah terjejas, manakala 75 juta penduduk telah hilang pekerjaan mereka. Apatah lagi di Malaysia. Di Malaysia setiap tahun kita akan menganjurkan program cuti-cuti Malaysia. Namun demikian, pada tahun ini sebanyak 30% kita telah kehilangan kedatangan pelancong asing ke negara kita disebabkan pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini belum berakhir. Negara kita masih dalam pengawalan. Namun demikian, kita mestilah berjaga-jaga, berada di rumah sentiasa, tidak keluar daripada rumah tanpa alasan yang munasabah. Disebabkan pandemik COVID, kita terpaksalah bersuah muka di alam maya ini, dan saya rasa perkara ini harus dijadikan kebiasaan disebabkan oleh pandemik ini tidak terhenti-henti sehingga sekarang. Langkah ini juga untuk demi menjaga keselamatan kita daripada menjangkiti COVID ini. Kita berbalik kepada forum tajuk kita, iaitu cabaran industri pelancongan negara. Adakah kita akan berjaya melalui pandemik COVID ini, akan melalui keadaan yang begitu susah sekarang ini. Oleh itu, saya tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput 3 panel tetamu khas kita untuk forum yang kita hendak dibincangkan. Hari ini kita ada menjemput 3 panel jemputan khas dalam forum maya ini. Yang pertama, Datuk Raja Kumaran, yang bukan calang-calang orangnya, iaitu Menteri Pelancongan kita. Bagaimana Datuk? Datuk sihat ke? Terima kasih. Saya berada dalam keadaan baik dan sihat. Okey. Bagaimana rutin harian dengan norma baru kehidupan bersama pandemik ini? Rutin harian agak menyusahkan sebab sebelum ni kita boleh bergerak secara bebas, boleh pergi ke tempat yang dia hendaki, tapi sekarang kita terpaksa untuk mengikut satu norma yang barulah, iaitu tidak merentas daerah, tidak keluar tanpa alasan yang munasabah. Jadi ia agak menyusahkan, tapi ia juga untuk kebaikan kita sendirilah. Apa yang kerajaan buat tu memang betul lah. Kita nak kurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi rutin tu memang susah, tapi okey, boleh mengadaptasi dengan norma baru. Terima kasih Datuk. Dengan ini kita beralih kepada panel kedua kita, iaitu Ketua Pengarah Pelancongan, iaitu Josephine Mary. Apa khabar pengarah? Lama tidak bersuah muka dengan pengarah. Terima kasih juga atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengongsikan pengalaman, ya. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panel terakhir forum kita, iaitu Puan Khalida binti Rahman, iaitu pengurus salah sebuah hotel yang terkenal di Malaysia. Terima kasih kerana menerima panggilan dan sudi meluangkan masa bersama kami dengan Forum Cabaran Industri Pelancongan Negara. Terima kasih di atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk mengongsikan apa yang kita akan dapat pada waktu yang singkat ini. Selamat datang saya ucapkan kepada tiga-tiga panel yang sudi meluangkan masa bersama forum ini. Saya boleh merasai perasaan anda kerana kali ini, sebelum ini kita bersuah muka untuk membincangkan sesuatu perkara yang serius di Malaysia. Namun demikian, disebabkan pandemik ini, kita terpaksa bersuah muka di webcam saja. Baiklah Datuk, apakah kesan COVID-19 kepada industri pelancongan negara, Datuk? Okey, baik. Terima kasih moderator yang sungguh cerita hari ini dan juga para ahli panel.
untuk memberi peluang kepada saya bagi berkongsi sedikit serba info atau maklumat mengenai cabaran industri pelancongan negara. Pertama sekali, saya ingin memberitahu industri pelancongan merupakan tulang punggung bagi negara kita, iaitu sebagai tulang belakang untuk memajukan ekonomi, sosial dan politik negara. Jadi, apakah kesan wabak pandemik COVID-19 ini kepada negara kita dan juga industri pelancongan negara kita? Pertama sekali, wabak ini membawa satu kerugian yang begitu besar kepada industri pelancongan negara. Kerugian merupakan 45 bilion dicatat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu DOSM. Jadi, kerugian ini merupakan satu keadaan yang agak menyedihkan kepada industri pelancongan dan juga sektor-sektor yang terlibat dalam pelancongan negara. Sebab kerugian ini membawa kepada satu keadaan di mana industri pelancongan negara mengalami banyak kejatuhan. Hal ini boleh dikaitkan dengan setitik nila rosak susu sebelanga, iaitu COVID-19, satu wabak yang menyebabkan jatuhnya satu ekonomi negara dan juga sektor pelancongan negara. Jadi, apakah yang kesan turut-turut yang dialami oleh sektor pelancongan negara? Yang pertama, industri pelancongan negara merupakan satu agensi atau satu badan yang kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi, bila industri pelancongan negara mengalami kejatuhan, maka industri yang di bawah industri pelancongan mengalami kejatuhan juga, di mana agensi-agensi yang terjejas adalah penyediaan makanan, minuman, agensi travel, agensi seni dan budaya dan juga agensi pengangkutan. Kelima-lima ini mengalami hilang pekerjaan, iaitu di mana kita diarahkan oleh kerajaan untuk berada di rumah, work at home and stay at home, yang di mana dikatakan dalam bahasa Inggeris. Jadi hal ini membawa kepada satu situasi yang masyarakat Malaysia dan juga industri-industri pelancongan negara hilang pekerjaan dan juga hilang kewangan negara dan juga masyarakat sendiri. Jadi hal ini memang menjadikan secara keseluruhan kepada rakyat Malaysia dan juga industri pelancongan negara. Jadi, saya rasa amat sedih dengan keadaan ini, dan saya juga berharap benda ini akan pulih, situasi ini akan pulih jika badan kerajaan dan juga masyarakat bekerjasama. Dan bagai tambah perkara ini, saya juga ingin menyatatkan satu kiraan yang diadakan oleh Jabatan Perangkaan Negara, iaitu kehilangan pekerjaan mencatat rekod 14.93 juta berbanding dengan tahun yang sebelum ini. Ini merupakan satu keadaan yang agak menyedihkan dan juga benda ini boleh membawa kepada banyak kesan dalam jangka masa yang panjang. Kemudian, COVID-19 ini bukan saja membawa satu kaedah yang kita perlu berada di rumah. Malahan, kita juga perlu mengelakkan berjumpa ramai orang di luar sana. Jadi, bagaimana pelancongan akan berlaku jika kita hanya berada di rumah? Pelancongan merupakan satu aktiviti yang kita keluar dari rumah, berjumpa dengan ramai orang, pergi ke tempat yang baru, menikmati keindahan tempat tersebut. Tapi satu norma yang baru yang untuk kita berada di rumah menyebabkan kita untuk tidak keluar rumah. Benda ni merupakan satu benda yang memberi kesan yang besar kepada pelancongan negara dan juga industri pelancongan negara. Jadi, sebagai untuk menangani masalah ini, kami dari pihak kerajaan sedang mengambil banyak langkah. Memang sedang mengambil banyak langkah untuk pulihkan ekonomi negara dan juga menjayakan sektor pelancongan negara. Tapi benda ini tidak boleh dicapai jika masyarakat masih
tidak ikut SOP ataupun tidak ikut peraturan-peraturan oleh kerajaan. Jadi itu saja perkongsian saya daripada soalan yang ditujukan oleh moderator. Akhir sekali saya juga ingin beritahu bahawa masyarakat dan pihak kerajaan perlu bekerjasama untuk menangani isu ini dan juga membangunkan balik sektor pelancongan negara. Sebab sektor ini bukan saja tingkatkan ekonomi negara, tapi ia juga mampu tingkatkan cara kehidupan masyarakat negara kita. Jadi terima kasih. Seperti yang Datuk membicarakan sebentar tadi, memangnya 40 bilion kerugian kepada industri pelancongan disebabkan pandemik COVID yang melanda sehingga sekarang. Kesannya amat ketara kita boleh melihat seperti yang Datuk katakan, pengurusan pelancongan ini sememangnya dia banyak bahagian. Kalau sebahagian itu memberi kesan, semestinya kesan impak tersebut akan memberi kesan kepada industri-industri yang lain. Terima kasih, Datuk. Rakyat Malaysia kita memang suka melancong ke luar negara maupun di luar ataupun di dalam negara. Namun demikian untuk situasi sekarang, situasinya memang berbeza. Seharusnya rakyat negara Malaysia tidak boleh pergi melancong ke luar negara. Oleh hal demikian, kerajaan telah mengambil insentif memperkenalkan mengenai domestic tourism. So, boleh uraikan lagi tentang pelan domestic tourism kepada kami, pengarah? Sebenarnya industri pelancongan negara kita terjejas sebanyak 3.7 million apabila negara kita berlanda pandemik ini sejak bulan Mac, dan kita masih tidak boleh anggarkan bila pandemik ini akan berhenti. Oleh demikian, isu ini bukan sahaja memberi impak kepada ekonomi negara kita, malah ia juga memberi impak yang terbesar kepada pekerja-pekerja ataupun rakyat negara kita. Antaranya ialah menghalang pergerakan orang ramai dan juga kehilangan sumber mata pencarian seharian. Dengan ini kita boleh mengatakan sebanyak 1.3 juta rakyat Malaysia diberi peluang pekerjaan melalui industri ini, dan ia menyumbangkan ekonomi industri ini yang ketiga terbesar dalam negara Malaysia. Oleh demikian, Jiwa, kami dari Tourism Malaysia bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan Negara meracakkan semula industri pelancongan dan kebudayaan negara dengan strategik awal plan pemulihan pelancongan telah pun kenal pasti dalam membantu meringankan beban pengiat industri pelancongan menangani impak wabak pandemik COVID-19, iaitu pelaksanaan pelancongan domestik dengan beberapa promosi istimewa. Yang di mana Jiwa mempersoalkan tadi pasal pelancongan domestik ini, sebenarnya pelancongan domestik ini mendapat sambutan yang agak baiklah dan boleh memuaskan di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian selepas PKBP tamat, rakyat Malaysia ingin merancang untuk berkeluar bersama keluarga, untuk merasai ketenangan dan juga untuk beriadah dan meluangkan masa bersama ahli-ahli keluarga mereka. Ia menjadikan dia satu aktiviti yang boleh menyebabkan mereka untuk meluangkan masa bersama keluarga mereka. Selain daripada pelancong, pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan dalam industri ini juga turut menyumbang tenaga mereka dengan penuh kepuasan selepas mendapat pekerjaan dari industri ini, khususnya dari segi sektor penginapan,
uh, dan pengangkutan. Hal ini boleh dikatakan mereka boleh mencari sumber pendapatan seharian melalui pekerjaan-pekerjaan seperti yang dikatakan sebentar tadi. Selain itu juga, Kementerian Pelancongan melalui Tourism Malaysia, iaitu daripada kami, telah pun mengenal pasti beberapa program bagi meracakkan lagi pelancongan domestik, ya. Seperti mempromosikan tempat-tempat menarik melalui syarikat-syarikat radio tempatan, ya, di antara semua negeri di dalam negara ini, dan juga mempromosikan kempen cuti-cuti Malaysia. Tahun ini cuti-cuti Malaysia ni kami merancangkan untuk mempromosikan melalui talian. Ada juga travel agency boleh mempromosikan package-package mereka melalui laman sesawang kami, iaitu Tourism Malaysia. Dengan adanya kebanyakan strategik ataupun plan yang kami merancang untuk membangunkan industri ini semula dari segi domestik, dari segi pelancongan domestik, disebabkan kita tidak boleh melancong ke luar negara. Bolehlah bagi peluang kepada penduduk rakyat Malaysia untuk meluangkan masa ataupun melancong di dalam negara sahaja dengan secukup pendapatan yang secukupnya. Terima kasih Ketua Pengarah Pelancongan Puan Josephine. Seperti yang beliau menyatakan, sepanjang PKP bukan ramai tetapi semua penduduk rakyat Malaysia duduk di rumah. Keadaan ini menyebabkan kebanyakan penduduk berasa tertekan disebabkan situasi yang panik ketika penularan wabak COVID. Oleh itu, selepas PKP berakhir, kebanyakan rakyat ingin mengurangkan ketekanan mereka melalui melancong ke tempat-tempat pelancongan di dalam negara. Okey, baiklah. Puan Khalida, mengenai pengurusan hotel Puan Khalida, apakah cabaran yang dihadapi oleh bahagian penghotelan dari segi menghadapi pandemik COVID ini? Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf jika terdapat beberapa gangguan yang tidak dapat saya elakkan semasa perjalanan forum ini. Sejak awal Januari 2020, coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 bagaikan satu petaka yang melanda industri pelancongan dunia. Yang pasti, selain sektor penerbangan, satu lagi cabang utama yang memberi kesan paling dahsyat angkara COVID-19 ialah sektor perhotelan. Pada baru-baru ini, hotel kami telah menerima penurunan pendapatan semasa secara mendadak. Pada peringkat pertama, hotel ini telah menerima pembatalan tempahan bilik secara mendadak sehingga kini telah mencecah hampir 70 buah bilik daripada jumlah asal, iaitu 120 buah bilik dengan nilai kerugian lebih daripada RM10,000 Malaysia. Pada bulan Mei yang lalu, pendapatan penginapan ini telah merosot disebabkan banyak pembatalan tempahan pelancong sama ada dari dalam dan luar negara. Ini berlaku kerana negara Malaysia telah menyekat masuk pelancong asing dari luar negara. Selain itu juga, negara kita juga telah membenarkan Selain itu juga, negara kita juga tidak membenarkan orang ramai untuk meretas
negeri terutamanya orang awam yang datang dari zon merah. Tambahan pula, mereka juga takut untuk keluar dari tempat mereka kerana virus ini tidak boleh dikesan secara mata kasar. Selain itu juga, pihak kami mengalami cabaran yang paling kritikal pada baru-baru ini, iaitu kehilangan para pekerja seramai lebih daripada 10 orang pekerja. Untuk makluman semua, beberapa hotel di Malaysia telah memilih untuk mengecilkan saiz operasi dan ada yang terpaksa memberhentikan dan memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja bagi mengurangkan kos operasi. Begitu juga dengan resort kami. Seramai lebih daripada 10 orang pekerja di resort ini telah diberhentikan akibat daripada penularan wabak ini. Apabila resort ini tidak boleh beroperasi sepenuhnya, ditambah pula dengan kekurangan pendapatan, pihak kami terpaksa membuat keputusan untuk mengurangkan tenaga pekerja. Keputusan ini dibuat kerana pihak hotel tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Puan Khalida menyatakan bahawa cabaran yang paling sukar dihadapi oleh bahagian penghotelan dari segi menghadapi pandemik COVID yang terutamanya adalah pembatalan penempahan bilik. Pembatalan penempahan bilik ni automatik akan merosotkan pendapatan hotel tersebut. Dengan ini pekerja juga akan hilang peluang pekerjaan mereka disebabkan hotel tersebut tiada pendapatan yang tinggi yang seperti yang di sebelumnya. Selepas itu, sepanjang PKP COVID, saiz operasi kebanyakan bisnes ataupun perniagaan telah dikecilkan bagi menangani wabak tersebut. Waktu pekerjaan untuk seseorang pekerja tersebut telah dihadkan kepada 3 atau 4 jam sahaja sehari. Selain itu, ramai pekerja tidak dibenarkan bekerja secara ramai-ramai. Oleh itu, mereka terpaksa bekerja sebagai mengikut shift mereka dengan pekerja yang terhad. Cabaran seperti ini sememangnya jelas kita boleh melihat memang menjejaskan pendapatan hotel tersebut. Di samping pekerja juga hilang peluang pekerjaan mereka di sana. Puan Khalida juga menyatakan bahawa beliau sendiri terpaksa memberhentikan pekerjanya dari hotel beliau kerana kebanyakan hotel beliau tidak dapat mendapat sambutan daripada pelanggan. Ini kerana disebabkan COVID pandemik pada ketika itu yang merebak sangat pantas. Oleh itu rakyat sendiri terpaksa mengurung diri di rumah kerana was-was untuk keluar dari rumah disebabkan COVID. Oleh itu pelanggan sendiri tidak mahu mengambil risiko untuk menghadapi COVID. Oleh itu mereka tinggal di rumah saja. Terima kasih Puan Khalida. Datuk, soalan seterusnya, apakah langkah insentif yang diambil oleh pengurusan pelancongan bagi merancangkan semula aktiviti pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID ini? Baik, terima kasih moderator atas soalan yang sungguh bagus. Saya harap soalan yang diberi dapat
membantu ramai pihak industri pelancongan negara kita. Jadi, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk memulihkan ekonomi dan juga industri pelancongan negara? Kami telah mengambil banyak langkah, pelbagai langkah yang boleh memulihkan ekonomi negara. Yang pertama sekali, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK) telah mengumumkan Pelan Pemulihan Pelancongan dan Kebudayaan. Pelan ini mampu memulihkan ekonomi negara dan juga membawa kegemilangan kepada industri pelancongan negara seperti sebelum ini. Jadi, di bawah pelan ini terdapat pelbagai strategi-strategi yang kami akan mengadakan untuk memulihkan ekonomi negara dan juga membangunkan industri pelancongan negara. Strategi-strategi yang terdapat adalah seperti pelaksanaan khusus Domestic Tourism Vibes serta khusus latihan mesra Malaysia. Kami akan mengadakan pelbagai khusus atas talian untuk memberi pendidikan dan juga info-info terkini kepada pemandu pelancongan, iaitu tourism drivers, supaya mereka boleh membaiki kesilapan mereka sebelum penularan COVID-19 ini. Contohnya, ada beberapa pemain industri yang telah membuat pelbagai kesilapan, iaitu seperti tidak mengamalkan atau tidak mengikut SOP. Jadi, kami akan memberi pendedahan kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pelancongan dengan SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi, perkara ini akan membantu memastikan keselamatan dalam kalangan masyarakat dan juga dalam kalangan pihak industri pelancongan. Kedua, kami akan memberikan diskaun pembayaran kompaun sebanyak 40% kepada semua pengusaha pelancongan dan pemandu pelancongan di negara kita. Jadi, hal ini akan meringankan beban pihak industri pelancongan negara. Sebab, seperti mana kita tahu, wabak COVID-19 ini telah memberi impak yang besar dan juga impak masalah kewangan kepada industri pelancongan negara kita. Jadi, bagi meringankan beban mereka, kami memberi diskaun sebanyak 40% supaya mereka dapat membayar. Dan juga kami akan melanjutkan tempoh bayaran kompaun sehingga 31 Disember 2020 bagi semua kompaun yang dikeluarkan kepada syarikat atau pemandu pelancong yang berlesen. Ini merupakan di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan dan Kebudayaan. Dan kami juga akan memperkukuhkan inisiatif pelancongan domestik di bawah kempen-kempen cuti Malaysia. Jadi, terdapat pelbagai strategi di bawah kempen ini. Yang pertama, kami akan membantu pemain industri pelancongan tempatan dengan menyediakan geran untuk kegiatan promosi dan pemasaran pelancongan domestik. Jadi, sebagaimana kita tahu sekarang, langkah yang pertama kita perlu ambil adalah untuk memajukan industri pelancongan domestik terdahulu sebelum pergi ke international, iaitu luar negara. Jadi, untuk mempromosikan pelancongan domestik dan juga pelancongan di dalam negara, kami akan memberi geran kepada syarikat-syarikat baru yang datang dengan idea projek yang baru. Dan juga kami akan memperkenalkan dana khas untuk pelancongan domestik bagi mendukung pengembangan pengusaha pelancongan kecil dan sederhana, iaitu kerajaan akan menawarkan pinjaman dari RM50,000 hingga RM10 juta sesuai dengan potensi projek yang dibawa oleh syarikat tertentu. Kemudian, kami juga akan memberi pengecualian bayaran lesen kepada pengusaha-pengusaha pelancongan. Hal ini dapat membantu pemandu pelancongan supaya tidak risau untuk membayar kompaun lesen ataupun untuk mengambil lesen. Kami akan memberi pengecualian supaya mereka dapat meneruskan syarikat mereka dan juga industri mereka supaya dapat memajukan ekonomi dan juga pelancongan negara. Kemudian, langkah-langkah ini akan dilaksanakan dalam tempoh masa yang terdekat dan juga ada sebahagian inisiatif sudah mula diadakan ataupun dilaksanakan. Jadi, secara keseluruhan, langkah-langkah ini bukan saja dapat dicapai ataupun dapat dibuat oleh pihak kerajaan saja. Malahan, masyarakat juga perlu memberi kerjasama supaya kita secara bersama dapat memulihkan ekonomi dan pelancongan negara. Sebagai bulan dan matahari, kita perlu bekerjasama supaya dapat mengukuhkan lagi industri pelancongan negara
secara domestik tempatan ataupun di luar negara di pesada dunia? Terima kasih Dato'. Seperti yang kita tahu, sektor pelancongan ini merupakan penyumbang utama yang menyumbang kepada KDNKK untuk negara. So, seharusnya untuk memulihkan keadaan seperti asal, so seharusnya pengurusan pelancongan mengambil langkah yang strategi untuk memulihkan pelancongan dan kebudayaan, iaitu pelaksanaan turisme khusus Vibes dan khusus Mesra Malaysia yang dinyatakan oleh menteri kita, dan selain itu khusus atas talian. Ia merupakan langkah yang bijak kerana kita boleh mengetahui semua isu semasa melalui info terkini yang dipaparkan di talian tersebut. Kemudian pelaksanaan aktiviti pelancongan melalui SOP memang sesuatu yang wajib kena dijalankan oleh setiap tempat pelancongan untuk menjamin keselamatan pelancongan yang mengunjungi tempat tersebut. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh menteri kita, diskaun pembayaran kompaun. Diingatkan ramai yang turis guide yang memegang lesen mempunyai denda yang tidak dibayar sehingga kini. Ini merupakan peluang yang baik untuk mereka untuk meringankan beban diorang. So, diorang mendapat diskaun untuk membayar balik kompaun yang sebelum-sebelum ini. Seterusnya, turisme memperkenalkan dana khas untuk perniagaan kecil dan sederhana. Ia merupakan langkah yang terbaik untuk memulihkan keadaan mereka untuk menjana pendapatan mereka. Satu lagi perkara penting yang ingin saya kongsikan, pelan-pelan yang ditujukan oleh kerajaan kita tidak semestinya sebelah sahaja yang bekerjasama. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita juga harus menyokong produk Malaysia untuk mengembalikan sektor ekonomi berkembang maju seperti sedia kala. Soalan yang seterusnya adalah adakah anda rasa domestic tourism ni mendapat sambutan yang baik daripada rakyat ataupun tidak? Dari segi plan cuti-cuti Malaysia, kempen cuti-cuti Malaysia, kami telah merancangkan untuk mengadakan satu platform yang di mana pelancong ataupun penduduk Malaysia boleh menggunakan platform ini, iaitu dari segi e-travel, e-corporate bazaar dan lain-lain lagi. Tetapi kami masih merancangkan plan-plan yang boleh menyenangkan para penduduk Malaysia untuk mendapat maklumat secara talian. Selain daripada e-travel, e-commerce itu, kami juga ada plan yang boleh menyebabkan pelancong untuk melancong di dalam negara, iaitu dari segi insentif melalui tabung geran sempadan seni dan budaya, promosikan semula produk industri pelancongan di seluruh negara dan dunia. Selain itu, Tourism Malaysia juga menggalakkan para sektor pengangkutan dan juga penginapan untuk tawarkan untuk mengadakan tawaran menarik seperti voucher untuk penginapan ke ataupun untuk pengangkutan ke di dalam negara sahaja. Selain itu, di beberapa negeri ada juga pameran ataupun yang dikatakan roadshow
melalui cuti-cuti Malaysia di beberapa negeri yang terpilih. Dan ia juga boleh memudahkan para pelancong untuk mendapatkan maklumat dari segi tempat-tempat yang mereka ingin melawati. Dengan ini kami haraplah yang plan-plan ataupun strategik yang kami merancang ni boleh membantu ataupun boleh menangani krisis ini dengan domestik pelancongan yang kini menjadi apa yang orang kata viral, ya. Terima kasih Ketua Pengarah Pelancongan. Kerajaan juga menawarkan iaitu seperti yang dikatakan oleh pengarah pelancongan kita, iaitu menawarkan voucher untuk penginapan dan pengangkutan untuk menarik minat pelancong di dalam negara Malaysia untuk melancong tempat-tempat yang menarik di negeri-negeri masing-masing. Oleh itu, kita dapat melihat iaitu domestic tourism sememangnya mendapat sambutan yang baik daripada rakyat. Terima kasih Puan atas memberi penerangan yang cukup teliti untuk difahami. Seperti yang kita mengetahui, sebabkan bahagian sektor ni banyak terjejas disebabkan pandemik COVID ni, ramai yang kehilangan punca pendapatan, lebih-lebih lagi peluang pekerjaan pun menjadi tipis untuk generasi untuk yang akan datang. So, kebanyakan bahagian pelancongan pekerja dibuang kerja kerana tidak dapat membayar gaji mereka, dan setengah bahagian pelancongan terpaksa diisytiharkan muflis. So, daripada kita lihat di luar negara, kebanyakan mereka, pekerja mereka, diorang tidak membuang pekerja mereka, sebaliknya diorang freezekan diorang sementara pemulihan COVID. So, apakah langkah yang diambil oleh pihak hotel anda? Antara langkah yang telah kami berbincang dengan pihak atasan di resort kami telah mengenapasi beberapa cara untuk mengatasi masalah pekerja tersebut. Yang pertama ialah kami akan menjalankan promosi ataupun penawaran di hotel kami untuk para pelancong yang datang ke hotel kami. Pengetahuan semua, kami telah berbincang dengan pihak atasan di hotel kami tentang cara untuk mengatasi masalah pekerja yang telah diberhentikan kerana tidak mampu memberi gaji kepada mereka. Antara langkah yang kami telah berbincang dengan pihak atasan tersebut ialah mengadakan promosi di hotel kami. Promosi tersebut membabitkan penginapan, tempat mesyuarat serta makanan bagi menarik pelancong, terutamanya pelancong domestik yang akan menginap di resort kami. Kami memilih pelancong domestik untuk ke hotel kami ini kerana pelancong asing masih tidak lagi dibenarkan oleh negara kerajaan untuk memasuki negara Malaysia. Selain itu juga, pihak kami akan menawarkan breakout package, iaitu penginapan jangka panjang bagi bilik untuk 2 orang dengan harga yang istimewa, dan pakej tersebut turut memberikan perkhidmatan dobi secara percuma kepada pengunjung serta kemudahan kredit untuk makanan dan minuman di kafe hotel kami.
Selain itu juga, kami juga akan mengadakan kelas secara atas talian untuk pekerja yang telah berhenti kerja semasa penularan wabak ini. Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan lagi keupayaan mereka di dalam sektor perhotelan tersebut. Kelas secara atas talian ini diberikan secara percuma kepada mereka, terutamanya pekerja yang bekerja sebagai penyambut tetamu. Langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi boleh meningkatkan lagi pendapatan hotel kami, justru boleh membayar gaji-gaji mereka yang tertunggak akibat penularan wabak COVID-19 ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selepas PKP berakhir, kerajaan mengesyorkan semua perniagaan dibuka semula untuk menjalankan perniagaan mereka seperti biasa. Semasa pandemik COVID, kebanyakan pekerja daripada sektor pelancongan telah dibuang kerja secara drastik disebabkan oleh majikan kerana tidak dapat membayar gaji mereka. Oleh itu, pihak hotel mengambil insentif untuk mengambil semula pekerja yang dibuang kerja melalui mempromosikan hotel mereka. Bahagian hotel memulakan mempromosikan hotel mereka untuk pelanggan tinggal di hotel tempoh yang lama. Kebanyakan yang kita boleh melihat di televisyen, kebanyakan pelanggan yang memilih hotel sebagai tempat untuk dikuarantin selama seminggu. Selain itu, pihak hotel juga mempromosikan harga untuk menginap di bilik tertentu dengan harga yang murah bagi menarik balik pelanggan yang tinggal sebelumnya di hotel tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Puan Khalidah, langkah tersebut ini sememangnya bernas untuk mengatasi masalah memberhentikan pekerja di hotel. Melalui mempromosikan hotel tersebut, makin banyak pihak hotel boleh mewujudkan peluang pekerjaan semula untuk rakyat. Dengan ini, rakyat boleh menjana pendapatan untuk keluarga masing-masing semasa pandemik ini. Terima kasih Puan Khalidah atas perkongsian maklumat penting dengan kami. Okey, baiklah, kita sudah pun menghampiri penghujung forum kita hari ini. Bukan apa kita nak melihat, kita nak melihat cahaya di hujung terowong kerana apa yang berlaku sekarang, berjuta antara rakyat Malaysia yang terbabit ataupun terlibat dalam sektor pelancongan seni dan budaya ini. Sektor pelancongan di negara Malaysia merupakan tunjang utama penyumbang kepada KDNK negara kita. Oleh itu, langkah-langkah insentif yang dilakukan oleh kerajaan adalah sewajarnya diteruskan sehingga membuahkan hasil yang positif kepada negara Malaysia. Tidak terlupa juga untuk saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel yang sanggup meluangkan masa mereka bersama dengan forum cabaran industri pelancongan negara ini. Semoga kita menghapuskan COVID-19 bersama.
Sekian, terima kasih daripada saya, moderator Gina Nandini.